Assalamualaikum, selamat pagi, salam Ramadan. Alhamdulillah kita dah 21 hari Ramadan kan. Lepas tu dah kita dalam fasa keempat PKP. So harap korang semua sihat kan. Sentiasa bertenang-tenang dalam PKP ni. So saya nak bawa korang tour lah kan, saya punya wajah baru kebun dapur ni. Okey. So pagi ni, pagi lagi belum pukul 8 lagi. So kabus sangat tebal lah kalau orang nampak. Nampak kabus lagi. Okey. So jom saya buat korang jalan-jalan. Okey. Ni lah wajah baru kebun dapur. Ni pokok moringa. Sebenarnya pokok ni pokok besar. Jadi saya tak ada tempat lagi saya semai dalam tong sampah ni je. So itulah, nanti kalau ada daya dan ruang saya akan pindah kat tanah. Ni pokok ginseng Jawa. So dia orang dapat matahari, dapat hujan cukup, sangat gemuk. Sebelum ni letak dekat area bunga, jadi dia orang kurus. So bila pindah kat sini maybe dia orang happy dan tengoklah. Banyak sangat ni. So kat sini ada pokok limau purut. Pokok limau purut, tengok. Limau purut, pokok keledek. Pokok keledek ni dah naik gemuk balik, hari tu dah nak mati. Tu pokok kunyit daun. Sebenarnya ada dua. Bekas keledek yang dalam bekas merah ni. Satu lagi saya dah pindahkan ke batas. Okey. Kat sini ada pokok keledek, sweet potato punya. Sweet potato, lepas tu hujung tu sorghum. Ni sorghum baka putih. Baka putih dia punya ni dia baru nak berisi ni. Baru nak naik bunga. Okey, tak daripada 10 biji 3 biji je hidup. Okey. Ini anak keledek ni dia ubi tertinggal, so dia orang hidup je. Ni anak kangkung tabur benih, tapi dia sedih sangat tak hidup sebabnya benih dah lama. Okey, bolehlah untuk makan sendiri je korang. Okey, ni pun keledek tapi keledek putih. Jenis manis. Buat isi kari pap sedap. Sweet potato pun saya suka untuk buat inti kari pap. Saya lebih suka guna keledek daripada kentang sebab dia orang manis. Okey. Pegaga ni dah lama dah, tapi dia memang pegaga kan dia selagi dia ada anak dia satu cukuplah untuk dia besar kan. Sayang nak buang. Rumput-rumput ni saya tak sempat lagi nak bersihkan. Sebabnya kalau ikut kebanyakan cara untuk yang diorang tanam lah kan. Kalau lebih kurang macam saya ni, diorang akan lapik dengan wheat mat dulu. Lepas tu baru cover. Bukan. Dia cover dengan kotak dulu. Lepas tu sebab kotak tu dia akan tutup habislah untuk rumput-rumput ni kan. Rumput-rumput ni tutup dengan kotak. Lepas tu letak daun, letak tanah, kayaknya tanam tu bukan direct kat tanah asal. Tanam tu dekat dalam kompos. Tapi macam saya ni, saya tak guna kotak. Saya terus isi daun. Okey. Sebabnya daun lagi banyak masa tu. Masa saya pindahkan daun ni mula-mula, daun tu banyak daripada kotak. So saya pindahkan. So tapi rumput yang tak jadi masalah lah sebenarnya. Sebab boleh lagi lah dikawal. Sebab dia tak terlalu banyak. So pokok jagung saya dah tinggi lebih daripada tuannya. Untuk kabus banyak tebal lagi. Lebih tinggi lah daripada tuan dia. Tapi dia rapat-rapat kan. Yelah maklumlah kecil je kawasan ni. Dah tumbang dah. Tak tahu dengan apa tumbang ni. Aduh hai. Patah nampak tak? Nampak tak patah? Aduh hai. Boleh naik anak lagi tak? Nantilah uruskan.
Satu batang. Okey, macam dah nak berbunga ni jagung ni. Okey, jagung sederet-deret. Aduh, ingat dulu masa mula-mula korek lubang dia kan. Cari kawasan dia nak tanam kat mana. Ni pokok Roselle. Asalnya ada 2 pokok, sepokok lagi mati. So, ni ada kacang botol sesat. Okey, kat sini ada pokok keladi. Pokok keladi, pokok kesum dengan pokok kantan. Tak tahulah hidup ke tak pokok kantan sebab dia dah kecut sangat. Masa pindah tu pokok tu dah kecut sangat. Tak wakar je lah. So ni keadaan dia beza sikit dengan kawasan lain. Kat kawasan lain tanah macam kat sawi tu saya guna tanah kompos saja. Maksudnya saya letak kotak, letak tanah kompos, lepas tu keliling dia isi daun kering. So dia tak tanam terus pada tanah asal. Ni sawi dah habis. So saya masa sawi tu besar, saya selit dia dengan pokok bawang kecil. Asalnya saya ada banyak pokok bawang ni. Lepas tu tanam, lepas tu dia buruk tanam. Sebab kita kena sentiasa tanam dia. Kalau tak, ubi dia mati. Jadi semut suka kan. Dia makan ubi dia. Okey, kalau macam ni dia bukan tanah asal. Kalau macam terung dia tanah asal. Saya memang korek lubang, isi teh ayam, isi tanah hitam. Lepas tu saya tutup dengan kotak supaya elak daripada rumput macam ni dekat dengan dia kan. Tapi sebenarnya saya nak isi nak buat macam ni. Saya nak isi tanah hitam. Tapi saya tak sempat nak buat lagi. Maksudnya saya nak isi tanah kompos dan tanam sawi kat keliling dia ni. Tapi saya tak sempat lagi nak buat. Lepas tu pula sawi yang saya tanam kat sini pun saya tak habis nak makan. So saya yelah sebab saya tanam untuk makan je kan. Saya tak yelah over sangat tanam tu. Okay. Kalau macam ni, sebabnya semua orang tahu yang keladi, pandan. Saya sebut kantan ke sebut pandan tadi? Mungkin saja. Pokok pandan tu kan jenis suka air. Macam pokok kesum kan jenis suka air kan. Macam tanah asal ni, dia tak takung air. Dia tak takung air yang cukup untuk pokok yang jenis suka air ni. So ni saya buat macam kolam. Saya korek macam kolam tu. Cover dia dengan plastik hitam yang untuk kolam punya. Lepas tu saya isi tanah semula dan tu. So dia akan sentiasa berair lah. Sentiasa lembap. Kalau dia lebih, dia punya paras ni sama je dengan level tanah asal. So kalau air melimpah tu dia tak bertakung sangat lah. Okay, kita tak payah risau jentik-jentik ke apa ke kan. So pokok bayam dekat bawah ni sebenarnya dekat semua bawah pokok jagung ni semua ada pokok bayam. Cumanya hidup tak hidup je lagi. Okey, ada rezeki tak ada rezeki je lagi. Tapi pokok bayam dah terlebih hari saya tak sempat nak kutip. So dia dah berbunga. Lepas tu pula sebab dia fight air, fight cahaya dengan pokok jagung. So dia tak membesar dengan yang sepatutnya. Dia tak membesar macam tu. Berbeza dengan yang betul-betul dapat cukup baja, cukup air, cukup cahaya. Besar tengok. Lindung tangan saya. Besar. So ini dia baru nak berbunga. Ini dia dah berbunga, dah nak kering dah dia punya bunga, tapi pokok dia kecil. Sebab dia tak cukup. Dia jangka hayat dia dah lanjut dan dia dah sampai masa lah kan. Tapi tak apalah. Sebab nanti kalau dia ada benih pun saya boleh kutip dan boleh recycle tanam semula. So dekat di antara pokok jagung ni ada pokok pucuk manis. Saya cuba untuk tanam lah pucuk manis ni terus pada tanah. Okey. Ni bayam hijau. Ni ada juga pokok pucuk ubi. Nak cuba tanam pokok pucuk ubi dekat ni. Sebagai
ala-ala macam survival garden lah kiranya kan, untuk tanaman jangka hayat yang lama. Sebab saya tak guna untuk keperluan saya, tak guna sangat dah ruang ni. Maksudnya ruang ni dah lebih sangat banyak daripada apa yang saya perlukan. So saya boleh selang-selikan dengan pokok yang lama, yang makan masa. Macam pokok ubi, pucuk ubi ni kan dia ambil masa setahun untuk dia ada ubi kan. Macam pokok pucuk manis pun ikut pula perkembangan dia, suasana dia macam mana. Tapi oleh sebab pokok jagung ni tak lama, so saya rasa bolehlah sementara pokok tu kat bawah tu besar dan pokok ni ada hasil buah. Okey, tengok pokok jagung dah ada bunga. Pokok jagung dah ada bunga. Ni kesan ni, hari tu masa ada ulat tu lah, saya guna manual je. Saya matikan ulat tu, saya tak guna racun sebab sikit sangat. So ni pokok, tengok bayam ni pun main besar kan. Nak bandingkan dengan bayam kat bawah tu, kita boleh nampak beza dia. Bila dapat cahaya cukup macam mana, bila dia dapat baja organik cukup macam mana. Pokok terung dah ada buah. Okey, dah mula start makan terung pula lepas ni. Ni pokok petola. Petola naik comel dah. Ni pokok sawi kerinting. Saya tak sempat nak makan, tak sempat nak rasa lagi sawi kerinting. Ni pokok timun. Asalnya daripada benih-benih baki timun lama tu buang kan, yang buruk. Jadi dia hidup, benih dia hidup. Jadi saya pindah kat sini. Tapi yelah, serangga suka. Sepokok dah mati. Ni tinggal ni dengan yang ni. Tiga pokok cukup dah untuk saya makan sekeluarga. Okey, sebab timun memang kita makan hari-hari, tapi kita tak adalah makan banyak kan masa satu hari tu. Nak tunggu petola pula nanti. Okey, pokok jagung. Tak habis. Pokok jagung ni saya bagi baja. Mula-mula saya letak tanah hitam dengan sekam bakar. Sebab tanah dia terlalu keras. Okey, antara sebab pun kenapa saya letak daun ni, supaya tanah dia lebih lembut. Okey, bila kita tanam tu, pokok tu tak adalah siksa sangat. So saya tambah tanah hitam dengan sekam bakar. So masa dia membesar tu, sekarang dia nak buah, saya letak baju tek kambing. Baju tek kambing yang betul-betul bulat-bulat tu lah. Tapi baju tek kambing dah lama, dia dah tak ada gas dia dah kan. So ni tanah kompos, hasil tanah kompos yang saya kompos dulu tu. Siapa tengok saya punya video awal-awal, ni dah tanah kompos yang saya dah tapis. Ni dia, comel sangat. Saya tutup kenapa? Sebab pertama, tak nak bagi tak nak bagi rumput naik. Sebab kat dalam tu ada kemungkinan ada benih-benih rumput. Dan benih-benih rumput daripada luar lah yang terbang kan. Saya tak nak ada apa-apa pun hidup kan. Lepas tu saya nak elak pada hujan. Supaya kalau hujan ni dia akan habislah nutrien dia jatuh. Okey, kat sini pokok kunyit. Ni pokok petola, saya baru pindah semalam. Petola pula, pokok labu. Labu kuning. Labu yang manis tu kan. Ni lah one and only strawberry. Aduh, sayang sangat. Tinggallah satu ni je. Survive lah juga. Okey, lepas tu asparagus. Musim sejuk ni dia kurang sikit sebab dia tak ada cahaya matahari. Kalau cahaya matahari dia rajin keluar. Dia nak panas baru dia keluar. Okey. Okey, dekat sebalik pagar pukat ni, balik daripada pokok jagung ni, ada pokok kunyit, ada pokok cekor, ada bayam Brazil, ada pokok apa tu, indigo vera. Ni pokok indigo vera. Nampak tak? Tu.
Pokok indigo vera ni pokok besar sebenarnya, tapi saya tak ada tempat lagi, so saya letak dalam polybag dulu. Okey. Ni pokok bawang putih. Nak try tanam untuk yang sekian kalinya. Okey, tak tahulah jadi ke tak, rezeki ada ke tak, jadi isi ke tak. Okey, sebab yelah saya tak pernah berjaya lagi nak tanam dia orang ni. Kalau bawang kecil tu pernah lah. Ni tak pernah. Nak try. Okey. Tu je yang ada. Tak adalah banyak sangat. Sikit-sikit je. So, oleh sebab PKP ni, saya sangat bersemangat lagi katnya. Sebab ada anak pokok tapi kecil lagi, tak boleh nak pindah. Okey. Tapi saya nak buat garden saya ni, saya punya kebun dapur ni garden survival. Maksudnya kebanyakan yang tanam kat sini pokok yang tahan lama. Yang macam pokok pucuk manis tu, dia kan tahan lama kan. Macam pokok ubi, macam pokok keledek. Dia salah satunya dia nutrien dia. Lepas tu pokok tu kita tak payah maksudnya tak payah nak air sangat, senang hidup. Lepas tu tak payah nak maintain yang tinggi sangat kan, macam pokok keladi cuma nak kena ada air kan. Kita kena pandai sesuaikan tempat dia. Pokok kesum, pokok pandan, memanglah kita tak guna sangat pandan, tapi bila perlu rasa macam nak menangis kalau nangis. Rasa macam nak menangis kalau beli. Saya tak suka nak beli benda-benda macam serai kan. Saya tak suka beli. Saya stres kalau beli serai. Macam lengkuas. So pokok lengkuas dah ada. So nanti nak pindah kat dalam ni. So nanti insya-Allah dalam saya punya perancangan, kebun ni, area kebun dapur ni akan jadi kebanyakannya lah barang-barang pokok-pokok yang tahan lama, yang perennial, yang permanent punya pokok kan. Cuma macam sikit je lah untuk macam pokok terung, macam pokok petola tu tak banyak lah. 1-2 tempat je. Sebabnya saya bukannya perlukan banyak kan. So kalau macam sekadarnya lah kan, ada lebih saya jual, tak ada lebih saya buat makan sendiri kan. Macam pokok keledek tu, saya tanam banyak sebab pertama sebab pokok dia senang hidup. So saya sebab tu, keduanya sedap. Kita buat saya lebih suka dia kukus daripada rebus ataupun bakar. Kukus sedap, buat kuih sedap, buat macam-macam benda boleh buat dengan keledek kan. Jadi saya tanam banyak. Lepas tu nak simpan pun boleh simpan lama. Kita kena simpan cara yang betul lah baru tahan lama. Setakat ni saya tak pernah simpan lama-lama sangat. Maksudnya tak adalah simpan sampai 6 bulan ke, tak pernah lagi. Biasa sebabnya tak sikit. Cukup-cukup je. Dalam sebulan tu dah habis dah. So kali ni saya tanam banyak sikit. Dan antara pokok yang sentiasa saya akan tanam, pokok keledek. Okay, sebabnya daun dia pun kita boleh makan. Walaupun saya tak biasa nak makan sayur dia punya daun tu kan, pucuk dia kan, biasa orang Cina suka makan. Tapi saya tak biasa makan. Tapi benda tu tak salah untuk makan. Jadi bolehlah cuba untuk makan kan. Masa-masa terdesak ni ialah, maklumlah kangkung sekejap je kan. So kita boleh tukar dengan dia. Lepas tu pokok keledek yang saya akan sentiasa ada stok lah kiranya. Stok pokok ada, stok keledek tu ada kan. Lepas tu macam pokok pucuk ubi tu, saya nak adalah, walaupun makan ambil masa Ramadan tahun depan baru insya-Allah baru dapat merasa dia punya ubi. Tapi tak apa sebab saya tak tanam banyak. So area lain saya boleh tanam benda lain. Macam jagung, next time saya boleh tanam lagi tapi tak banyak. Tapi boleh tanam. So mana yang pokok yang memang kekal, macam pokok strawberry tu kekal, macam pokok asparagus tu pun kekal. Kita tak perlu nak fikir nak tukar tempat lah. Cuma pokok-pokok lain macam pokok terung, next time
Saya tak tanam pokok terung dah. Ambil masa 3 bulan ke baru saya tanam pokok terung semula. So macam pokok bawang pun saya akan sentiasa tanam supaya dia supaya cukup untuk saya punya keperluan. Okey, lepas tu pokok rozel memang akan sentiasa tanam sebab saya suka teh rozel. Saya suka buat dia macam jam. So sementara dalam dia jadi jam tu, saya akan jadikan dia air, buat parti air, buat teh kan. Suka sangat. Sebab seronok bila kita makan apa yang kita tanam. Saya lah rasa. Tak salah pun kalau orang lain tak suka, tak salah. Kalau orang tak biasa macam saya duduk kampung, saya ada minat, saya ada kawasan. Sebelum ni saya tak ada kawasan nak buat. Jadi saya ambil masa berapa tahun yang betul-betul saya jejak ni untuk serius betul-betul dalam kebun dapur ni baru tahun ni. So 4 tahun yang lalu, sebab saya selepas kahwin saya berhenti kerja. Saya baru betul-betul duduk kat kampung dalam kawasan Felda ni. Sementara 4 tahun tu saya tak dapat nak betul-betul serius dalam aktiviti berkebun ni. Sebab banyak benda lain lah. Jadi buat tahun ni saya dapat buat betul-betul. Lepas tu kalau korang tak ada tempat, tak ada kalau macam perumahan kan, combine lah, kau team dengan jiran sebelah. Kau tanam ni, aku tanam ni. Esok ada hasil aku bagi kau bagi aku. Macam tu. Contohnya kalau dalam satu perumahan tu banyak kan, kau ada 10 rumah. Semua dah macam dah list lah satu sayur satu rumah. Jelas nombor 9 dengan 10 tak ada. Tak ada sayur. Maksudnya tak ada dalam list sayur tu, tak ada dah yang orang suka. Maksudnya yang biasa kita makan kan. Mungkin lah boleh tanam beli ikan ke. Tak payah banyak lah. Cukup-cukup untuk apa yang kita punya ahli perumahan kan, keperluan kan. Tu. Tak susah. Ada orang buat duduk dekat perumahan, beli ikan untuk makan sendiri. Sistem aquaponik. Dia memang dia makan ikan, dia tanam sayur. So dia boleh. Kalau tak aquaponik bagi saya peribadi agak rumit untuk buat. Sebab saya tak pandai benda-benda yang nak kena dengan paip, nak kena dengan tak best. Kan, kecuali terdesak macam saya terdesak sebab saya nak kena kat sana kan ada kolam ikan keli. So saya siram pokok saya sepenuhnya daripada air kolam tu lah. So memang akan kena guna paip apa semualah, tapi benda tu yang mudah yang senang saya faham. Mudah untuk saya uruskan. Kalau macam pelik-pelik aquaponik saya tu sangat susah. Tapi tak salah nak cuba. Ada orang buat. Kalau tak nak pun tanam, belikan je. Lepas tu air ikan tu, sebab macam ikan keli ni kita paling kurang seminggu sekali nak kena tukar air dia. Kau tak pening ikan tu. Pening ikan tu kita pun pening jugalah sebab bau dia busuk. Okey. Air ikan tu sedut bagi dekat orang yang tanam sayur. Siapa yang tanam sayur? Ambil air tu. Tukar. Untuk dia kini baja tu guna baja air ikan. So korang tak perlu nak keluarkan baja, tak perlu beli baja dah. Guna air ikan untuk siram. Tapi air ikan ni pun kita tak perlu siram hari-hari. Kalau macam dapat 3 hari sekali dah cukup untuk pokok untuk dapatkan nutrien dia. Tapi syarat pokok tu guna media tanah. Sebab air ikan tu dia ada satu bakteria yang belum jadi baja. Dia nak kena ada tanah untuk ekstrak baja, nutrien tu untuk jadi baja, dan baru pokok boleh dapat. Macam saya ni. Sebabnya kalau guna sistem aquaponik tu dia ada satu tapis untuk tukar air ikan tu kepada air baja yang mudah untuk pokok serap. Kalau tak, pokok tak dapat nak serap. Dia macam dia tak boleh nak, akar tu tak boleh nak tukar dia punya nutrien tu.
Jadi tapi bagi saya mudahlah kalau bekerjasama macam tu. Kalau perumahan seorang satu rumah satu pokok, yang tapi pastikan ada seorang yang beli ikan. So tuan rumah yang beli ikan, dia tak perlu nak pening macam mana dia nak buang air ikan tu. Sebab air ikan tu memang nak kena tukar. Lagi untung kalau dia buat sistem kalau dia kumpul air hujan, lagi jimat air dia. Sebab bila dah tukar air ikan tu, dia nak kena guna, nak masuk air pula kan. Dia nak masuk air tu, kalau dapat air hujan memang terbaik. Tak perlu nak fikir pasal klorin. Air ikan tu boleh tukar 100%. Kalau guna air paip, paling kurang 50% je kita boleh keluarkan air ikan yang kita nak tukar. 50% lagi kita kena stay. Sebab dia, air klorin ni ikan akan sakit kulit dia. So bila ada air lama, jadi dia tak sakit sangat. Sebab saya punya ikan keli sama macam tu, selalu macam tu. Kalau saya tukar air, kalau macam tak ada stok air hujan, guna air paip kan, saya tak boleh habiskan. Kalau saya macam saya bawah pada 50%, nanti esok kulit ikan keli tu tak lawa, macam sakit. Dia macam pudar, lepas tu macam melupas. Kesian lah tengok. Lepas tu, so kalau yang tanam sayur, ambil air ikan tu untuk sebagai baja. Pokok akan cantik. Setakat ni saya puas hati sangatlah dengan air ikan. Sebab ni pokok bunga saya pun saya guna air ikan. Pokok bunga rose saya. Lepas tu apa ya? So kalau pokok sayur tu, kalau macam siapa yang tanam pokok yang mudah tumbuh, macam pokok bayam, pokok kangkung, pokok sawi dalam masa 30 hari, biarlah buat 2 orang ke 2 rumah yang tanam. So dia akan banyak. Pokok sawi ni cepat kan. Satu buah rumah tanam pokok terung saja. Cuma syarat pokok yang berbuah nak kena ada bunga. Nak kena ada bunga yang macam pokok bunga macam ni. Pokok bunga macam ni. Lepas tu ada pokok bunga pokok bunga pukul 10 tu. Pokok tu dia bantu penderbungaan dan bantu kawal serangga. Pokok marigold, tu bagus. Tu bagus untuk pokok yang tanam pokok buah. Saya ada tapi tak berbunga lagi. Okey, dia lambat nak bunga. Ada pokok 10 dengan pokok zinnia. Ni pokok zinnia. Saya panggil pokok zinnia. Cantik lah, cantik. Bila banyak tu cantik. Boleh combine dengan pokok yang sayur buah. Pokok sayur buah apa je, kalau selain daripada kacang, petola, timun, terung yang biasa kita makan, basic terung lah. Terung berapa jenis? Terung mini, terung bulat, terung panjang. Pilih mana satu. Bagi orang yang bekerja sepenuhnya, maksudnya tak sepanjang PKP ni dia bekerja tak ada masa tapi dia ada duit kan, cari pekebun kecil. Tak pun mana-mana jiran yang suka menanam, kau team dengan dia supaya dia bagi hasil tanaman dia kat korang, dan korang bagilah yang sepatutnya dengan jumlah yang dibagi tu kan. Kau team dengan dia kan. So supaya korang boleh dapat nutrien, dapat sayur yang terbaik kan. Lepas tu tak perlu nak risau, tahu-tahu depan rumah dah sampai dah sayur. Best kan. Tak pun, yelah sekarang duit senang je. Nak transfer ke, tak nak transfer ke, nak terus by hand ke kan. Mungkinlah kita tak mampu buat, tapi tak bermakna kita tak boleh nak dapat benda tu. Itu je setakat ni. Moga korang bersemangat dan teruskan PKP dan beraya dalam keadaan PKP ni. InsyaAllah jumpa lagi dalam video akan datang. Saya Fatonah dari Fatonah Little Heaven. Assalamualaikum. Bye.